Filem ini dibuka dengan dua kawan baik, Katie yang tegang, dan Sloan yang suka meroyan, yang menantikan lawatan keluar bandar mereka yang akan datang. Mereka akan bekerja di sebuah ladang bernama Ladang Eco-Field Organic selama sebulan, supaya mereka boleh berjimat untuk membeli belah di bandar New York. Pada keesokan paginya, mereka dijemput oleh bapa saudara polis Katie, Jason, dan akan tinggal di Jason dan tempat teman wanitanya untuk satu malam sebelum pergi ke ladang. Apabila mereka menetap di tempat baru, Sloan mencadangkan bahawa mereka harus membuat nama palsu semasa mereka tinggal di bandar itu. Sloan datang dengan nama Heather, manakala Katie datang dengan nama Ripley. Keesokan harinya, Pakcik Jason menghantar mereka berdua ke stesen dari mana mereka akan pergi menaiki bas ke ladang. Menjadi bapa saudara polis pelindung dia, Jason memberitahu mereka bahawa mereka harus mengeluarkan kata-kata selamat sekiranya mereka menghadapi masalah. Perjanjiannya ialah, mereka perlu menghantar perkataan kod pada akhir setiap teks. Dalam kata lain, Jason meminta Katie menghantarnya perkataan kod yang berbeza dalam susunan abjad setiap hari. Kata-kata selamat hari ini adalah Apple. Selepas pakcik itu pergi, mereka berdua masih perlu menunggu bas yang dijadualkan tiba dalam masa kira-kira sejam, dan mereka memutuskan untuk menunggu di kafe. Mereka segera menarik minat dua orang bandar, dan akhirnya berkongsi meja dengan mereka. Kedua-dua wanita itu kemudiannya memperkenalkan diri mereka dengan nama palsu yang mereka reka semalam, manakala dua lelaki itu memperkenalkan diri mereka sebagai adik-beradik yang namanya Jade dan Lucas. Saudara-saudara menawarkan untuk memberi mereka tumpangan tempat kerja mereka, dan walaupun Katie pada mulanya keberatan, dia menyerah kepada rayuan senyap Sloan. Kedua-duanya akhirnya menaiki trak biru lelaki muda itu. Walau bagaimanapun, perkara tidak berjalan seperti yang dirancang. Jade sengaja melalui ladang tempat Katie dan kerja Sloan, yang mengelirukan kedua-dua wanita itu. Dan akhirnya, mereka tiba, kedua-dua wanita itu dialu-alukan oleh ibu Jade dan Lucas, yang menjemput mereka untuk makan teh sebelum menuju ke ladang. Sebaik sahaja mereka masuk ke dalam, Katie menerima teks daripada bapa saudara polisnya, dan dengan kata-kata selamat yang dipersetujui mereka, dia memberitahu dia bahawa dia baik-baik saja. Sementara itu, kedua-duanya makan pai, dan minum teh yang mungkin tidak patut mereka lakukan, tetapi mereka tetap melakukannya. Pandangan mereka menjadi kabur kerana ternyata terdapat dadah dalam minuman mereka. Kedua-duanya segera melarikan diri selepas menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Malangnya, Jade dan Lucas berjaya membuat mereka tidak sedarkan diri, dan membawa mereka masuk semula. Pada hari berikutnya, Katie dan Sloan panik dan dirantai di tengah-tengah hutan. Jade menghampiri mereka dan memberitahu mereka bahawa mereka kini akan tinggal di sini, dan mereka diberi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kemudahan asas untuk terus hidup seperti pakaian, katil, dan tandas. Kami beralih ke adegan seterusnya, di mana Katie dan Sloan kini berpakaian, dan bos Jade, Boris, muncul dan mengambil telefon Katie untuk memeriksa sama ada sesiapa tahu di mana mereka berada. Pada ketika ini, dia mendapati bahawa Katie dan Sloan berbohong tentang nama mereka, serta perkataan kod yang dia gunakan dalam mesej teks. Katie dan Sloan akhirnya terpaksa memberitahunya bahawa perkataan Apple ialah perkataan keselamatan. Sebaik sahaja semuanya kembali ke landasan, Katie dan Sloan bersiap sedia untuk mengambilnya mandian dengan pancuran mandian sementara, tepat apabila Sheriff bandar itu muncul pistolnya keluar. Ternyata, Sheriff adalah sekeping najis yang memaafkan manusia pemerdagangan dan dia telah datang untuk merogol salah seorang wanita. Selepas Sheriff jahat itu kenyang, Sloan melawat Katie yang kelihatan goyah untuk menenangkannya. Di seberang bandar, Pakcik Jason semakin risau kerana yang terbaru teks yang dia terima daripada Katie mengandungi perkataan selamat yang sama yang dia gunakan semalam. Kembali ke dalam hutan, Jade dan Lucas mengalu-alukan pelanggan lain yang sejak saat ini kami akan dirujuk sebagai lelaki yang kurang ajar. Dia kemudian memilih Sloan dan membawanya ke dalam trailer. Tidak menghairankan, lelaki kurus itu agak psycho. Kembali kepada pakcik polis, dia akhirnya membuat panggilan ke tempat kerja Sloan dan Katie. Dan mengetahui bahawa mereka tidak pernah hadir bekerja semalam. Yakin mereka berada dalam masalah, dia bergegas mencari mereka. Sementara itu, hari Sloan dan Katie hampir tiba menjadi lebih teruk, kerana pelanggan seterusnya yang muncul adalah lebih teruk daripada sebelumnya.
Jake dan Lucas bergegas menutup kepala mereka apabila pelanggan seterusnya berjalan lebih dekat. Kawan topeng babi memilih Sloan dan membawanya ke dalam trailer. Selepas dia pergi, kini giliran Katia untuk menenangkan Sloan yang terguncang. Kami tidak tahu pasti apa topeng babi duk lakukan kepadanya kerana Sloan kelihatan lebih trauma daripada sebelum ini. Pada adegan seterusnya, Pakcik Jason sampai ke pejabat syarif dan bersemuka dengan syarif sesat bandar yang kita lihat tadi. Di sini kita mengetahui bahawa pakcik itu sebenarnya bukan hanya seorang polis, dia sebenarnya seorang ejen FBI. Dia menyuarakan kebimbangannya dan yakin bahawa anak saudaranya diculik. Untuk membuat plot lebih banyak lagi menarik, atas sebab tertentu Pakcik FBI memutuskan untuk memberitahu syarif tentang bagaimana dia tahu mereka dalam masalah kerana Katia tidak menggunakan perkataan kod baharu dalam mesej teks terkini yang dihantarnya. Kembali ke dalam hutan, jelas syarif telah memaklumkan kepada penculik tentang fakta itu bapa saudara Katia ialah ejen FBI dan bahawa Katia berbohong kepada mereka tentang perkataan selamat itu. Tidak mahu FBI mencampuri perniagaan pemerdagangan manusia mereka, Bos Boris memberitahu Jeff untuk membunuh mereka berdua dan membuang mayat mereka. Tanpa mereka sedari, Katia mencuri dengar perbualan. Semasa ini berlaku, bapa saudara FBI membuat keputusan untuk melawat kafe tempat terakhir dia menurunkan Katia dan Sloan. Dia kemudian bertanya kepada barista apa yang dia tahu. Barista itu mengingati secara terperinci dengan jelas jenis truk yang ditinggalkan oleh Katia dan Sloan. Pada hari berikutnya, Katia memberitahu Sloan bahawa penculik merancang untuk membunuh mereka tidak lama lagi sebelum penculik tiba bersama-sama dengan lelaki kurus. Mereka kemudian meninggalkan lelaki kurus untuk memerhati mereka. Katia mengambil peluang ini untuk memikatnya, dan apabila dia cukup dekat, dia merobeknya tekak dengan gigi kosongnya. Kedua-dua wanita itu kemudiannya melepaskan diri dari rantai mereka. Tidak lama kemudian, syarif tiba di tempat kejadian, mungkin untuk membunuh mereka. Tetapi baru sahaja dia melangkah keluar dari keretanya, Katia dan Sloan telah mencuri keretanya. Kedua-dua wanita itu memandu pulang ke bandar dan terus melawat kedai perkakasan untuk bersiap. Beberapa najis sebenar akan turun sekarang. Mereka kemudian bertanya kepada juruang jika dia mengenali Boris, lelaki dengan truk biru, dan juruang itu tahu di mana dia tinggal. Di seberang bandar, Pakcik Jason meneruskan siasatannya dengan melawat bangunan insurans kereta di bandar itu hari ini. Dia mengada-adakan cerita tentang telanggar truk biru secara tidak sengaja dan bertanya siapa pemiliknya. Bos Boris baru sahaja pulang ke rumah. Ternyata Katia dan Sloan telah menyelinap ke arahnya, dan membaling sekumpulan bola tenis berduri paku ke arahnya, mencederakannya dengan teruk. Sekarang setelah keadaan berubah, Boris merayu untuk hidupnya, malah sampai menawarkan wangnya sebagai pertukaran untuk menyelamatkan nyawanya. Pada masa itu, Pakcik Jason berhenti di hadapan rumah Boris. Kembali ke dalam, Katia dan Sloan mula menyoalnya tentang identiti lelaki bertopeng babi. Apabila Boris enggan mendedahkannya, Katia dan Sloan mengambil lembing sementara yang mereka buat dan menolaknya di belakangnya, yang akhirnya membunuhnya. Apabila Pakcik Jason akhirnya masuk ke dalam rumah, nampaknya Katia dan Sloan telah pergi, dan dia melihat seorang Boris yang hampir mati. Jason kemudian mendengar deruman enjin kereta dan ribut di luar. Katia dan Sloan memandu, manakala Pakcik Jason bergegas membawa Boris yang nazak ke hospital. Pada adegan seterusnya, syarif memberitahu Pakcik Jason bahawa Boris tidak berjaya. Semakin bimbang, Pakcik Jason memutuskan untuk cuba menghubungi telefon Katia, tetapi kemudian menyedari penutupnya ditiup, syarif mengeluarkan pistolnya. Katia dan Sloan berhenti di hadapan sebuah gereja, dan kami mengetahuinya kawan topeng babi sebenarnya imam bandar. Sloan masuk ke dalam gereja dan bersemuka dengan perogolnya. Dengan bantuan Katia, kedua-dua kawan baik itu mengalahkan bajingan itu. Semasa Katia dan Sloan memandu pergi, kami melihat bahawa mereka kini tidak berpuas hati. Tetapi apabila mereka berhenti dan melangkah keluar dari kereta, ternyata topeng babi itu kawan aka Imam dirantai di belakang truk sepanjang masa ini. Sebagai pukulan terakhir mereka mencurahkan petrol ke seluruh tubuhnya dan membakarnya sebelum memandu pergi. Walaupun kedua-dua wanita itu kelihatan berkembang maju, Pakcik Jason kini ditahan oleh syarif.
Lebih teruk lagi, nampaknya Sheriff telah menangkap dua wanita muda baru. Nasib baik, Katia dan Sloan telah datang untuk menyelamatkan. Mereka mengikat Sheriff dan terus menyeksanya dengan permainan rolet Rusia. Kita boleh lihat sekarang bahawa kedua-dua wanita itu sedikit tidak engsel, tetapi saya rasa dengan cara kita tidak boleh menyalahkan mereka. Sheriff mula mengisytiharkan betapa menyesalnya dia tepat apabila Katia akhirnya menamatkannya dengan pukulan di kepala. Selepas itu, Katia dan Sloan membebaskan wanita itu dan menyuruh mereka membebaskan bapa saudara Jason. Jason cuba bertanya kepada wanita yang membunuh Sheriff, tetapi mereka tidak akan menjawab kerana berterima kasih kerana Katia dan Sloan menyelamatkan nyawa mereka. Seterusnya, Katia dan Sloan melawat Jack dan rumah ibu Lucas dan memutuskan untuk membidasnya dengan cara yang sama seperti dia membidas mereka beberapa hari lalu. Mereka mengikatnya dan membawanya ke ruang bawah tanah, di mana Jack diikat dan disumbat. Mereka terus memukul kepalanya dengan kayu baseball sementara ibunya terpaksa menonton. Seterusnya, mereka membawanya ke Lucas, yang juga diikat pada kerusi. Namun bukannya memukul dia sampai mati, mereka membuka ikatannya, memberikannya kelawar, dan mengancamnya untuk memukul ibunya sendiri. Apabila Lucas menyuarakan keengganannya, mereka menembaknya mati. Selepas itu, kedua-dua wanita itu memasang tubuhnya sehingga kelihatan seperti dia membunuh diri. Ia mendedahkan bahawa mereka merancang untuk menyematkan semua pembunuhan ke atasnya. Terdesak, si ibu menawarkan wang kepada mereka sebagai pertukaran untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi bukannya menyelamatkannya, Katia mengambil mesin pemotong rumput dan membunuhnya dengan kejam. Pada adegan seterusnya, Pakcik Jason berhenti di rumah Katia untuk menjemputnya dan Sloan. Nampaknya beberapa masa telah berlalu. Katia dan Sloan dihantar ke lapangan terbang dan dengan teruja menuju ke New York City. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.